السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi bersama Hadi Syarudin, Mukhatibillah muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyambung kembali kuliah tafsir kita dalam surah yang namanya Al-Muzammil ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhhu wakila. Wahai orang muslimun, bangunlah untuk salat di malam hari kecuali sedikit daripadanya, iaitu seperduanya atau kurangkan daripada seperdua itu sedikit atau lebih dari seperdua itu, dan baca Al-Quran itu dengan perlahan. Sungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Sungguhnya bangun pada waktu malam lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Sebutlah nama Rabbmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Dialah Rabb Masyriq dan juga Maghrib. Tidak ada ilah yang berhak diibadahkan dengan benar melainkan dia, maka ambillah dia sebagai pelindung. Muslim-musliman ini mereka pasal kuliah lalu kita telah bincangkan maksud warattil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan perlahan. Kata Ibn Atiyah al-Alusi yang tafsirnya, maksud warattil Qur'ani tamahhal wa farriq bain al-huruf litabyin, wal maqsad an yajid al-fikr fushatan lin-nazar wa fahm al-ma'ani wa fahm al-ma'ani. Jadi baca Quran ni bacalah dengan tenang, jangan tergesa-gesa supaya berlaku tadabbur. Tadabbur ni maknanya memahami maksud yang tersirat di sebalik antara surat itu, memahami dengan penghayatan yang berkualiti apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT di situ. Jadi di sini juga maksud, kata Ibn Kaisan, maksud tartil ni iaitu tafahum, berusaha untuk memahami yang terdapat di sebaliknya. Quran disifatkan sebagai qaul thaqil. Kenapa dipanggil sebagai saqil? Di sini berbeza para ulama. Yang pertama mengatakan memang ia merupakan satu benda yang berat zatnya, kerana bila turun Al-Quran Al-Karim sehingga Nabi SAW yang sedang menaiki unta pun untanya tak mampu memikulnya. Dari riwayat yang lain, bila Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, kaki beliau berada di bawah kaki Nabi SAW, satu wahyu pun turun. Jadi peha aku ni berada di atas, berada di bawah peha Nabi SAW. Hampir-hampir ia mematahkan pehaku kerana beratnya wahyu, seperti yang disebut dalam hadis riwayat Bukhari, dijelaskan oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Imam Ahmad pula meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr, beliau berkata kepada Nabi SAW, beliau tanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, bagaimanakah bagi tuan, bagaimanakah Nabi merasakan bila turunnya wahyu? Maka Nabi menjawab, asma'u salasil thumma askut 'inda dhalik, fama min marratin yuha ilayya illa dhanantu an nafsi tuqbab. Aku dengar loceng, kemudian pada waktu itu aku pun diam. Tidak ada satu pun kesempatan di mana aku menerima wahyu kecuali aku merasakan nyawa aku akan dicabut. Beratnya Quran yang turun ini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi kalau Nabi berada di atas unta pun, unta ni seolah-olah lehernya nak jatuh ke tanah.
nak rebah ke tanah kerana beratnya wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Jadi makna inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kata Ibn Jarir pula, sungguhnya kami akan menurunkan kepada perkataan yang berat. Quran ini berat dari dua sudut. Berat dalam arti kata zatnya, yang kedua berat dari sudut tanggungjawabnya. Kata Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam pula, berat di dunia dengan pahala, dan dia akan beratkan timbangan dekat akhirat kelak. Kemudian datang firman Allah SWT, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sungguhnya bangun pada waktu malam lebih baik untuk khusyuk dan bacaan waktu itu lebih berkesan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ibn Abbas dan juga Ibn Az-Zubair berkata, seluruh malam ini dipanggil sebagai nasyi'ah. Mana nasyi'ah ini perkataan nasya'a yarsha'u, makna qama yaqumu. Jadi nasyi'atal laili, sepanjang-panjang malam itu waktu yang paling baik untuk khusyuk dan bacaannya lebih berkesan. Itu sebab dikatakan bahawa nasya'a ni maksudnya bangun malam. Dalam satu riwayat pula daripada Mujahid, nasya'a bererti bangun selepas salat isyak. Ini juga merupakan pandangan Abu Mijlas, Qatadah, Salim, Abu Hazim dan Muhammad bin Munkadir. Jadi dimaksudkan di sini nasyi'atul lail adalah saat-saat malam, waktu-waktunya. Jadi setiap waktu daripada malam dinamakan sebagai nasyi'ah, yang maksud waktu, saat ataupun kesempatan pada waktu itu. Jadi intinya tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, qiyamul lail lebih menguatkan keselarasan di antara hati dan juga lisan, dan lebih memberi penumpuan dalam tilawah Al-Quran. Kerana itu Allah SWT telah berfirman, hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Semuanya malam adalah waktu yang paling tepat untuk khusyuk dan bacaan itu lebih berkesan. Kerana lazimnya pada waktu malam fokus fikiran akan lebih tertumpu berbanding dengan salat pada siang hari. Kerana siang hari biasanya kita penuh dengan aktiviti, kita penuh dengan pekerjaan, berbagai suara akan dengar, akan kedengaran, sampailah mengurangkan konsentrasi ibadah yang sedang kita lakukan. Zaman sekarang lagi pula ada Facebook, ada telefon kejap-kejap berdering. Jadi waktu yang paling baik untuk memutuskan hubungan dengan makhluk ini adalah waktu malam. Tidak ada gangguan pada waktu itu. Telefon pun jarang-jarang berdering, melainkan ada kecemasan atau perkara-perkara yang tertentu. Lazimnya waktu malam ini waktu memang manusia putus hubungan sama sendiri. Yang ada pada waktu itu adalah keheningan malam. Maka dengan sebab itu Allah menggambarkan hiya asyaddu wata'aw, hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Kata Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Musili, Ibrahim bin Sa'id Al-Jauhari menyampaikan kepada kami bahawa Abu Usama dari Al-A'mash bahawa Anas bin Malik membaca ayat ini dengan bacaan inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aswabu qila. Jadi dibaca sini wa aswab, biasanya aqwam, qiraah yang masyhur aqwam, tapi di sini Anas bin Malik baca dengan aswab, digantikan perkataan aqwam dengan aswab. Maka datanglah seorang lelaki berkata kepadanya, kami membaca dengan aqwam. Dia menjawab, ni Anas menjawab, Anas ini merupakan khadam Rasulullah SAW yang amat memahami turunnya wahyu. Beliau berkata, engkau baca aswab ke, aqwam ke, ahya ke, semuanya memang merupakan bacaan Nabi SAW, dan semuanya membawa maksud yang sama. Jadi Allah menggambarkan di sini, innalaka fin nahari sabhan tawila. Semuanya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang. Dibaca juga dengan sabkhan, innalaka fin nahari sabkhan tawila. Selain daripada sabhan, dibaca juga dengan sabkhan. Sabkhan ni tuan-tuan dimaksudkan, iaitulah maksud kapas yang dipecah belahkan, yang disebar-sebarkan, yang dihuraikan. Jadi maksud Allah SWT kalau dibaca sabkhan di sini, kata pengarang Kasyaf dalam kitab Kasyaf, bahawa sabkhan tawila, kamu waktu siang umpama kapas yang dileraikan. Maknanya otak kita ni bersepah-sepah, tak ada penumpuan langsung kalau dia baca sabkhan ikut satu riwayat qiraat. Tapi qiraat yang masyhurah seperti yang kita lihat dalam mushaf Uthmani ini, laka fi nahari sabhan tawil, kamu ada urusan yang panjang, yang banyak pada siang hari. Kata Ibn Abbas, Ikrimah, Ata' bin Abi Muslim, maknanya innalaka fi nahari sabhan tawila, berkata waktu
terluang dan juga waktu tidur. Kata Sufyan Ats-Tsauri pula, waktu luang yang panjang, innaka fin nahari sabahan tawila, kamu ada waktu siang yang panjang, maka peruntukkanlah malam ini yang pendek, yang sedikit untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdurrahman bin Zaid al-Aslam pula bahawa firman Allah SWT di sini, innaka fin nahari sabahan tawila, kamu siang hari berurusan yang paling banyak untuk keperluanmu, maka luangkanlah malam hari untuk agamamu. Beliau berkata, hal ini berlaku kerana salat malam menjadi satu kewajipan. Kemudian Allah telah berikan nikmat kepada hamba-hambanya lalu meringankan hukumnya, iaitu tidak lagi mewajibkan. Bila dia berfirman dalam ayat-ayat yang penghujung, inna rabbaka ya'lamu anna taqumu adna min thulutsai al-lail. Ini adalah ayat-ayat yang telah pun menasahkan hukum wajibnya qiyamul lail itu dilakukan. Bila turun ayat-ayat awal daripada surah Muzammil, tuan-tuan, maka Nabi dan para sahabat telah pun qiyam sepanjang-panjang malam ataupun hampir ke seluruh malam. Dan perkara ini berlanjutan mengikut setengah riwayat sampai setahun. Ada mengatakan beberapa bulan, ada mengatakan 18 bulan, sehingga turun ayat yang menyatakan bahawa Allah SWT itu maha mengetahui di antara kamu ni ada yang inna rabbaka ya'lamu anna, Allah SWT mengetahui di antara kamu ni ada yang sakit, ada yang musafir, maka faqra'u ma tayassara minal Quran, maka bacalah Al-Quran Al-Karim ini mengikut kepada kemampuan kamu. Maka di sini berlakulah kemudahan untuk umat Islam, tidak lagi diwajibkan ke atas mereka. Muslimat ini mulia Allah sekalian. Jadi dalam ayat yang sedang kita bincangkan di sini merupakan satu kemuliaan untuk orang beriman agar bangun qiyamul lail. Dan ini adalah selaras dengan ayat surah Isra sebagai contohnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Banyak tuntutan tentang qiyamul lail seperti diriwayatkan Imam Ahmad al-Musnadnya bin Sa'id bin Hisham. Dia mengatakan bahawa dirinya menceraikan isteri, kemudian pergi kepada Madinah untuk menjual tanahnya di sana. Hasilnya diberikan senjata untuk kelengkapan perang, dan kemudian dia akan gunakan untuk berjihad menentang Rom sampai mati. Dalam perjalanan, Sa'id bin Hisham ni menemui sekelompok orang daripada kaumnya. Mereka mengatakan bahawa ada 6 orang dari kaumnya yang pernah menginginkan hal itu pada zaman Nabi SAW. Lalu Nabi telah pun bersabda kepada mereka, alaysa lakum fiyya uswatun hasanah, bukankah padaku terdapat contoh tauladan yang terbaik untuk kamu semua? Nabi melarang mereka melakukan perkara tersebut. Jadi dengan peristiwa ini, Sa'id bin Hisham menjadikan mereka sebagai saksi dan dia merujuk kembali isterinya. Kemudian Sa'id bin Hisham ni kembali kepada kami, memberitahu bahawa dirinya telah mendatangi Ibnu Abbas untuk bertanya tentang witir. Ibnu Abbas berkata, mahukah kamu saya khabarkan orang yang paling tahu tentang witir Rasulullah? Sa'id bin Hisham berkata, ya wahai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kata, pergilah kepada Aisyah, tanya kepadanya, kemudian kembalilah kepadaku untuk menceritakan apa yang kamu dengar daripadanya. Sa'id ini berkata, saya pergi menemui Hakim bin Aflah, saya minta untuk menghantar saya menemui Aisyah. Hakim berkata, saya tidak akan mendekatinya, sungguhnya saya telah melarangnya untuk membicarakan satu tentang kedua golongan ini, iaitu ada persisian antara penyokong Sayyidina Ali dan juga penyokong Muawiyah. Jadi Sa'id bin Hisham berkata, saya pun bersumpah, saya pun, dan akhirnya dia menghantar saya untuk bertemu dengan Aisyah. Aisyah berkata, kamu adalah Hakim? Aisyah ternyata mengenal Hakim bin Aflah ni. Hakim menjawab, ya. Aisyah berkata, siapa yang bersamamu ini? Dia menjawab, Sa'id bin Hisham. Aisyah berkata, siapakah Hisham? Maka Sa'id menjawab, dia adalah anak Amir. Aisyah berdoa, semoga Allah merahmatimu, sebaik-baik lelaki adalah Amir. Jadi Sa'id bin Hisham berkata, wahai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, terang kepadaku bagaimana akhlak Rasulullah. Aisyah berkata, bacalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Kemudian saya pun bertanya kepadanya tentang qiyamul lail Rasulullah. Aisyah berkata, bacalah surah Al-Muzammil. Saya menjawab, tentu wahai Ummul Mukminin. Jadi Allah telah mewajibkan qiyamul lail pada awal surah ini, maka Rasulullah beserta para sahabat melakukannya selama setahun, sampailah kaki-kaki mereka bengkak. Kemudian Allah menahan ayat terakhirnya di langit. 12 bulan kemudian barulah dia menurunkan keringanan pada hujung surah ini yang menyatakan bahawa qiyamul lail tidak lagi wajib. Kemudian saya bertanya tentang witir Rasulullah. Wahai mukminin,
kabarkan kepadaku bagaimana witirnya Rasulullah SAW. Aisyah telah pun menjelaskan, dulu waktu Rasulullah ada, kami menyiapkan untuk baginda SAW kayu siwak dan juga air wudu. Lalu Allah membangunkan baginda pada waktu malam, sebagaimana yang dia kehendaki. Baginda akan bersiwak, berwudu, kemudian salat 8 rakaat. Baginda duduk pada rakaat ke-8, kemudian baginda akan berzikir, berdoa kepada Allah SWT. Kemudian tanpa salam, baginda akan bangkit untuk melakukan rakaat yang ke-9. Kemudian baginda duduk berzikir dan berdoa kepada Allah. Kemudian baginda salam dengan suara yang kami dengar. Kemudian setelah salam, baginda salat 2 rakaat sambil duduk. Itulah 11 rakaat, wahai anakku. Bila Rasulullah telah pun lanjut usia dan mula kelihatan agak gemuk, maka baginda pun salat witir 7 rakaat. Kemudian setelah salam, baginda akan salat 2 rakaat sambil duduk. Itulah 9 rakaat, wahai anakku. Bila Rasulullah melaksanakan salat, maka baginda istiqamah melakukannya. Apabila salat malamnya terhalang oleh sebab tidur atau rasa sakit atau penyakit, maka baginda akan menggantinya dengan salat 12 rakaat pada waktu siang. Saya tidak mengetahui bahawa Nabi Allah membaca seluruh Quran pada satu malam, dan saya pun tidak mengetahui bahawa baginda puasa penuh selama sebulan, melainkan pada bulan Ramadan sahaja. Maka Sa'id bin Hisham berkata, aku pun mendatangi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan menceritakan kepadanya apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka Ibnu Abbas telah berkata, Ummul Mukminin telah berlaku benar. Demikianlah yang disebut oleh Al-Imam Ahmad dan juga Imam Muslim dalam sahihnya berkaitan dengan qiyamul lail yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, insya-Allah kita akan uraikan pada kuliah akan datang lanjutan daripada perkara ini. Memahami qiyamul lail Rasulullah ni agar kita mengerti hubungan kita dengan Allah SWT itu begitu kuat pada waktu malam banding waktu siang. Pada waktu itu jauhnya gangguan daripada manusia, jauhnya gangguan daripada kehidupan. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan sunnah yang ditinggalkan dan diabaikan oleh kebanyakan manusia ini. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.